Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Afi. Okey, apa khabar semua? Sihat ke tak? Okey, dah sarapan ke? Cikgu harap semua anak murid cikgu sihat walaupun kita tak pernah bersua muka. Okey, hari ini cikgu nak ajak awak semua belajar tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Bila kita bercerita tentang teknologi maklumat dan komunikasi, kita tahulah teknologi zaman sekarang ialah berkaitan dengan komputer, telefon bimbit. Sebabnya kita nak dapatkan maklumat melalui teknologi sekarang. Contoh, nak tengok berita, tak payah tengok TV dan telefon pun dah ada. Betul tak? Okey, nak baca surat khabar, tak payah pergi beli surat khabar. Baca melalui laman web berita harian ataupun metro. Itulah teknologi maklumat dan komunikasi yang mana memang dalam kehidupan kita memang kita dah gunakan. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan yang mana selain cahaya matahari, berapa lagi sumber semula jadi yang kita gunakan, iaitu yang boleh menjana tenaga boleh baru. Okey, apa itu tenaga boleh baru? Awak boleh rujuk muka surat 22 dengan 23. Okey, tenaga boleh baru ni maksudnya tenaga yang dijana dari sumber semula jadi. Contohnya, matahari, air, geotermal, angin, biojisim dan ombak. Okey, matahari ni macam mana matahari? Matahari tengok kat langit, itulah matahari. Tengok pada waktu bila? Bukan pada waktu malam. Waktu malam itu adalah bulan. Kita tengok pada waktu pagi sampailah senja, petang. Okey, cahaya matahari ni merupakan sumber tenaga utama yang mana diperoleh daripada matahari, dikenali sebagai tenaga solar. Okey, nanti awak buat nota tau. Tajuk tenaga boleh baru nombor 1, awak peta minda. Minta maaf, bukan peta minda, peta buih. Yang mana yang pertama awak tulis matahari. Matahari menghasilkan tenaga solar. Okey, tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan juga tenaga haba. Itulah matahari. Okey, geotermal pula. Okey, ialah tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi, bukan perut kita, perut bumi. Okey, tenaga tersebut digunakan untuk menghasilkan wap ataupun steam yang menggerakkan turbin bagi menjana tenaga elektrik. Okey, biasanya kalau kita nak tengok, biasanya dekat pencawan elektrik lah. Okey, seterusnya adalah air. Itu sumber yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjana tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Itulah bila berlaku hujan yang sangat lebat dan boleh menjadi banjir, empangan tak mampu menampung air yang terlalu banyak. Bila empangan pecah, ia akan berlaku suatu masalah yang sangat besar. Itulah terpaksa pekerja yang bekerja menjaga empangan tu melepaskan air. Jadi itulah bila orang lepas air, orang marah, cakap banjir makin besar. Tapi sebenarnya kalaulah empangan tu pecah, ia akan menjadi masalah kepada kita. Itu sebab dia terpaksa lepaskan air. Okey, angin ialah tenaga seterusnya ialah angin, yang mana angin merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Biasa memang ada. Tak waktu siang, waktu malam pun ada angin. Bukan angin pasang, angin yang Allah jadikan. Okey, kalau kita nak, biasa kita tengok angin, tengok pokok lah. Daun bergoyang, pokok bergoyang. Okey. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjana elektrik. Okey, seterusnya yang kelima, iaitu biojisim, merupakan bahan daripada reputan benda hidup seperti tumbuhan, najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Okey, beberapa kaedah digunakan bagi menjalankan tenaga daripada biojisim ini. Okey, yang akhir sekali ialah ombak. Ombak kat mana kita cari ombak? Google ke? Ada Google ada, tapi ombak yang betul ada kat laut. Yang awak pergi ke pantai, awak akan nampak laut. Di laut akan ada ombak dia. Okey, ombak laut ni juga mampu menjana tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Diletakkan pada stesen, bukannya dalam ombak tu awak nampak elektrik. Tak. Dia ada menggunakan alat yang mana daripada ombak tersebut
ada turbin dia yang boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Jadi anak-anak murid semua, macam mana tenaga boleh baru dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita? Boleh fikirkan tak? Okey, cuba fikirkan dan nanti berikan jawapan pada cikgu dalam buku tulis awak. Nanti awak tulis nota berkenaan dengan tenaga boleh baru. Okey, tenaga boleh baru, apa maksud tenaga boleh baru dan jenis-jenis tenaga boleh baru. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak dapat sedikit sebanyak input berkenaan dengan tenaga boleh baru. Jangan lupa jaga diri, jaga kebersihan. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.